Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, bertemu kita kembali pada kali ini insya-Allah. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati, merahmati, meredai dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah pada kali ini saya nak berkongsi dua firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membicarakan tentang aspek sabar. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu isbiru wa sabiru. Sadaqallahul azim. Hai sekalian orang yang beriman, bersabarlah dan cukupkanlah kesabaran itu. Kemudian Allah SWT berfirman lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami akan memberikan cubaan sedikit kepadamu semua seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kemudian sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, dua ayat ini Allah SWT menyentuh tentang aspek sabar. Apa yang dikatakan sabar? Sabar ini ialah menahan diri daripada sesuatu perkara yang tidak sepatutnya. Ini sabar. Sepatutnya di situ kita tak patut marah, maka kita tahan daripada perasaan marah. Sesuatu perkara berlaku membuatkan kita rasa marah. Kemudian kita fikir, adakah patut aku marah? Maka ketika itu, kalau katalah dia tidak bersangkut paut dengan hak Allah SWT, tidak bersangkut paut dengan sesuatu yang Allah Ta'ala perintah kita marah, maka wajib kita menahan marah. Dan menahan marah itu adalah sabar. Jadi sabar ni sangat penting. Cuma sabar ini tuan-tuan, dia perlu letak pada tempat yang betul. Jika kita tak letak ataupun kita letak pada suatu tempat yang tak betul ataupun tidak sebagaimana yang diingini oleh Allah SWT, maka ketika itu dia akan menjadi sesuatu benda yang tak sepatutnya. Seperti contoh, kita lihat kita mendapati isteri kita keluar rumah dalam keadaan tidak menutup aurat, sedangkan Allah SWT memerintah kepada kita supaya menutup aurat, memerintahkan kepada orang perempuan tutup aurat. Jadi orang rumah kita keluar tak tutup aurat. Jadi ketika itu sepatut kita dituntut oleh Allah SWT ke atas kita sebagai seorang suami supaya menegur, menasihati, mencegah perkara mungkar yang dibuat oleh isteri kita dalam keadaan tidak menutup aurat tadi. Lalu ketika itu konon-kononnya kita sabar. Maka sabar di situ ialah sabar yang tak sepatutnya. Sabar yang tak sepatutnya, sehingga ulama sebut sabar di situ jatuh kepada ataupun dipanggil sebagai dayus. Ini tuan-tuan, aspek sabar yang perlu kita lihat. Mana yang perlu sabar, mana yang tak perlu sabar. Jadi Nabi SAW adalah contoh sabar yang paling terbaik.
sehingga kan ciri-ciri sabar yang ada pada Nabi itu menjadi tanda-tanda kenabian akhir zaman. Nabi akhir zaman nanti disebut dalam kitab-kitab terdahulu, salah satu tanda Nabi akhir zaman tersebut ialah dia mempunyai sifat sabar yang sangat tinggi. Sehingga kan diceritakan bahawa seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Arab Badui tadi datang dalam keadaan dalam keadaan bengis, marah-marah Rasulullah, dan dia mencekik leher baju Rasulullah SAW sehingga merah leher Rasulullah kerana kuatnya cekik daripada Arab Badui tadi. Bukan hanya sekadar dia mencekik, bahkan dia menghina Rasulullah dan menghina ayah mak Rasulullah, keturunan Rasulullah, menyebut bahawa Rasulullah ni hanya pandai meminjam duit tetapi tak pandai bayar. Memang Rasulullah ada pinjam duit dengan Arab Badui tadi, tetapi Rasulullah pinjam, belum sampai masa untuk bayar pinjaman tersebut, hutang tersebut. Jadi Sayyidina Umar yang duduk di samping Rasulullah tadi dah mula menarik, riwayat menyebutkan dia dah mula menarik pedang, nak dihunuskan pedang tadi ke Arab Badui tadi atas tindakan Arab Badui tadi mencekik Rasulullah dan menghina Rasulullah. Lalu Rasulullah tahan tangan Sayyidina Umar Al-Khattab tadi daripada menghunus pedang tadi, mengeluarkan pedang tadi. Lalu ketika itu Rasulullah perintahkan kepada Sayyidina Umar supaya kembali ke rumah mengambil harta ataupun duit supaya dapat diberikan kepada Arab Badui tadi. Jadi Sayyidina Umar pun balik dia ambil duit dan diberikan apabila kembali diberikan kepada Arab Badui tadi. Dan ketika itu Arab Badui terus, wahai Muhammad, dia kata, macam mana aku nak masuk Islam, macam mana aku nak jadi pengikut engkau. Sayyidina Umar makin terpinga-pinga dengan tindakan Arab Badui tadi, kerana pada awalnya Arab Badui itu datang dalam keadaan marah-marah dan menghina Rasulullah. Tetapi bila diberikan duit untuk bayar hutang tadi, ditolak hutang tadi, bahkan dia sendiri meminta untuk masuk memeluk Islam. Jadi ketika itu terus ditanya, wahai Arab Badui, apa tujuan engkau? Ketika itu barulah diberitahu bahawa tujuan dia datang sebenarnya dia nak melihat sejauh mana kebenaran yang telah disebut oleh kitab-kitab terdahulu dan sejauh mana kebenaran yang berlaku kepada Rasulullah mengikuti ciri-ciri yang disebut di dalam kitab-kitab terdahulu. Maka benarlah Rasulullah itu seorang yang mempunyai sifat sabar. Kalau kita mustahil tuan-tuan, dalam keadaan duduk diam-diam tiba-tiba orang datang pukul kita, mengamuk kita, naik angin satu badan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, Rasulullah mengajar kepada kita aspek sabar ni, di mana kita sabar. Bila perkara yang bersangkut paut dengan hak kita, wajib kita sabar. Tetapi bila mana perkara yang bersangkut paut dengan hak Allah, maka ketika itu tidak ada sabar. Orang hina Allah, orang mempersekutukan Allah, orang hina Islam, orang mempertikaikan Islam, orang memperkotak-katikkan hukum Islam, maka tidak ada sabar. Itu sebabnya ada terjadinya peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya peperangan menggambarkan bahawa sabar tadi ada ketika diperlukan dan ada ketika perlu kita letakkan ke belakang sifat sabar tadi. Bila sesuatu perkara bersangkut paut dengan hak Allah, maka tidak ada sabar. Tapi bila satu perkara yang bersangkut paut dengan hak kita, maka ketika itu kita letakkan sabar di hadapan. Sebagaimana contoh yang saya datangkan seorang isteri yang keluar rumah dalam keadaan tidak menutup aurat tadi. Itu bersangkut paut dengan hak Allah, kerana Allah perintah supaya isteri tadi keluar dalam keadaan menutup aurat, tapi dia tak menutup aurat. Ini bersangkut paut dengan hak Allah. Maka ketika itu tidak ada sabar dan perlu kita mengambil tindakan ataupun menghadapi perkara mungkar tersebut. Dan itulah sedikit perkongsian pada petang ini yang dapat saya kongsikan bersama, peringatan kita bersama. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, berikan kita kelapangan, dan berikan kita pimpinan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.